Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syakinin Syamsuddin. Teruskan setia bersama saya dalam buletin hari ini. Seorang kanak-kanak perempuan ditemui maut dalam keadaan tragis dengan kepalanya terpisah daripada badan, tangan dan kaki diikat serta beberapa organ dalaman tidak dijumpai di sebuah ladang kelapa sawit kampung Tanjung Medang Hilir, Pekan Pahang. Mayat Siti Masyidah Ibrahim 11 tahun yang dipercayai dibunuh ditemui penduduk kampung kira-kira jam 5 petang selepas mangsa dilaporkan hilang pada 30 Januari lalu. Ketua Polis Daerah Pekan Superintenden Amran Siddiq mengesahkan penemuan mayat itu dan memaklumkan sebarang maklumat berhubung kematian mangsa akan dikeluarkan sebaik proses bedah siasat selesai. Ibu Siti Masyidah mengecam mangsa adalah anaknya berdasarkan baju biru dipakai kanak-kanak itu sebelum dilaporkan hilang. Anaknya itu dikatakan meminta wang RM1 untuk ke kedai dan berjanji pulang segera kira-kira jam 5 petang 30 Januari lalu. Walau bagaimanapun tidak lagi dijumpai selepas itu. Tua kampung telefon lah polis tu datang tengok mayat tu lah. Tapi memang confirm anak saya baju tu. Tangan dia macam mana? Dia sebab dia ikat tali kan, ada gambar kan. Dia ikat belakang gini lah. Lepas tu nampak kat beha kaki dia. Lepas tu kepala dia tu dah isi dah habis lah, tinggal tulang sahaja. Yang tu lah. Aduan diterima Polis Kuala Muda berhubung kes pergaduhan di sebuah rumah di Flat Payan Nahu, Sungai Petani, Kedah membongkarkan kes penderaan kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun. Lebih menggemparkan, ia juga membawa kepada penemuan mayat kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun. Mayat kanak-kanak malang itu dibalut dengan selimut dan disorokkan di dalam tong di salah sebuah bilik kediaman tersebut. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Mat Zuki Mat Isa berkata, polis menerima aduan menerusi satu panggilan telefon pada 1.25 pagi memaklumkan mengenai berlakunya pergaduhan di flat berkenaan dan sebaik tiba di lokasi, seorang wanita mendakwa anak perempuannya berusia 4 tahun dipukul teman lelakinya. Mangsa yang mengalami cedera parah dikejarkan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk menerima rawatan. Wanita terbabit kemudian memaklumkan bahawa seorang lagi anak lelakinya berusia 2 tahun turut dipukul sehingga mati oleh individu sama dan meninggal dunia sejak 9 November lalu. Siasatan awal mendapati ibu mangsa dan teman lelakinya mendera mangsa dan si mati. Ujian saringan air kencing ke atas kedua-dua suspek mendapati mereka positif dadah amfetamin. Kedua-dua mereka yang masing-masing berusia 34 dan 26 tahun telah ditahan. Kes disiasat berasingan iaitu mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan Seksyen 325 Kanun Keseksaan bagi kesalahan mendera. Seorang kanak-kanak lelaki maut disyaki terjatuh daripada tingkat 15 di Flat Ladang Gemilang 1, Kuala Terengganu sekitar jam 4 petang. Mangsa Muhammad Aryan Defa Danish Muhammad Azizul berusia 6 tahun yang juga pelajar prasekolah dipercayai terjunam dari tingkap ruang tamu ketika ibunya Nur Emilia Ali 34 tahun keluar ke kedai berhampiran. Memandangkan mangsa ketika itu sedang tidur dan bapanya keluar bekerja. Menurut saksi kejadian yang juga jiran mangsa, Siti Mafatihah alias 29, semasa kejadian dia sedang tidur di rumahnya di tingkat 4 sebelum dikejutkan dengan bunyi dentuman kuat. Katanya, pada mula dia menyangkakan ada orang membuang sampah sebelum anaknya memaklumkan ada budak yang terjatuh. Lama tu saya duduk relax-relax, anak naik atas kabur budak jatuh tu, saya turun tu. Saya turun, saya eloklah kain tu, saya nampak secanglah budak tu wajib beling saya. Tu saya kabarlah ke orang ni, ayuh dia bawa dalam selir tu orang cari. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk dibedah siasat. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Asisten Komisioner Muhammad Marzuki Muhammad Mokhtar ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan kejadian tersebut. Mencemaskan apabila seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun parah selepas dilanggar sebuah kenderaan melintas jalan secara melulu di Jalan Kampung Delik Kanan, Klang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan Asisten Komisioner Syamsul Akmal Ramli berkata, insiden itu berlaku sekitar jam 5.45 petang membabitkan sebuah kenderaan yang dipandu wanita berusia 21 tahun.
Mangsa yang terlibat dikenali sebagai Nur Kasih Delisha Kamarul Azwan cedera di limpa dan usus, kini dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Insiden mengerikan itu tular menerusi video berdurasi 1 minit memaparkan detik kemalangan itu. Difahamkan pemandu wanita itu dalam perjalanan ke rumahnya di kampung yang sama dan secara tiba-tiba mangsa melintas jalan secara melulu menyebabkan kenderaan gagal mengelak sebelum melanggar mangsa. Mangsa pada awalnya telah dihantar ke Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah HTAR sebelum dikejarkan ke HKL untuk rawatan pakar susulan mengalami kecederaan parah di organ dalam, manakala wanita itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Syamsul Akmal berkata kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang wanita dan bayi perempuannya maut di Jalan Ampang Ibu Negara pada Khamis lalu, manakala suami dan seorang lagi anak mereka cedera dalam kemalangan di Jalan Ampang. Siasatan awal mendapati ketika kejadian, kenderaan dinaiki sepasang suami isteri dan 2 orang anak mereka dari arah Ampang menghala ke Lembah Jaya pada kira-kira jam 10.30 malam. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak, tiba di tempat kejadian. Pemandu yang juga warga tempatan berusia 34 tahun itu hilang kawalan lalu terbabas melanggar pembahagi jalan dan masuk ke arah bertentangan. Kemalangan itu menyebabkan isterinya tersepit di bahagian tempat duduk penumpang hadapan manakala bayi perempuan tercampak keluar dari kenderaan tersebut. Wanita warga Indonesia berusia 28 tahun itu maut di tempat kejadian, manakala bayi malang berusia 14 hari itu disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Jabatan Kecemasan Hospital Ampang. Seorang lagi anak pasangan tersebut iaitu kanak-kanak lelaki berumur 4 tahun mengalami cedera parah, manakala pemandu mengalami cedera ringan dan kedua-dua mangsa dirawat di Hospital Ampang. Polis menyuruh saksi yang menyaksikan tampil menyalurkan maklumat berkenaan kejadian dan boleh berhubung dengan Pegawai Penyiasat Trafik IPD Ampang Jaya, Inspektor Nur Nazira binti Abdul Rahim di talian 012-440-1093. Dengan itu, sekian paparan hari ini. Salam hormat, Assalamualaikum dan salam sejahtera.